Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Betul mana dah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق. إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله مولانا العظيم.
itulah beberapa ayat sambungan daripada ayat-ayat yang telah kita lalui. Sudah kita lalui 42 ayat. Mana ayat sambungan ni ayat yang ke-43 hingga seterusnya. Dalam ayat ini setelah Allah Subhanahu wa taala membentangkan suatu perbandingan. Dulu dia banding apa dia barang sembahan bagi orang yang lain, orang yang sembah selain pada Allah, nasbah tidak memberi manfaat dan tidak beri mudarat. Allah bandingkan seperti rumah laba, kan? Seperti rumah laba. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, bandingnya kamathalil ankabut ittakhadhat baita, ke ayat sebelum tu. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun, ila. Setelah Allah bandingkan bagi apa sesuatu yang disembah selain pada Allah itu tidak boleh beri manfaat, bandingkan dengan rumah-rumah laba yang tidak beri manfaat akan laba tu sendiri, nasbah panahnya, nasbah sejuknya, dan kalau hujan pun tak boleh melindungkan dia. Itu Allah bandingkan. Setelah ia banding, ia sambung kata wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Ada barislah dalam itu tu ada silap baris itu. Artinya, dan bermula demikian itu, watilka, dan bermula demikian itu. Orang mengaji kata isim isyarat, maka musyar ilah dia klik ke mana? Ada siap dah. Al-amsalu, yang mengaji kata badal pada tilka, ataupun na'at pada kata tilka. Bila kita sambung, dan bermula demikian itu segala bandingan tu. Dan bermula demikian itu, apa demikian itu? Segala bandingan dalam Quran. Ini banding dengan laba. Ada setengahnya banding dengan apa dia, nyamuk. Sebut. Dan ada pula akan datang sebut bandingan dengan lalat. Apa nak ayat? Lalat bila diingat di atas apa dia suatu yang disembah, tak boleh nak halau, dia sebut lalat. Jadi semua terhadap sebut bandingan tu Allah Ta'ala katakan nadribuha, kami perbuat akan dia. Nadribuha dengan mana naj'aluha, kami perbuat, kami menyata akan dia, akan segala bandingan tu, linnas, bagi manusia, bagi segala manusia. Hikmah apa tu? Faedahnya supaya ambil fikir. Duk banding-banding tu supaya ambil fikir. Tu naj'aluha linnas, kami menjadi, kami buat akan dia, akan segala bandingnya tu bukan sia-sia. Supaya ambil fikir, running mereka itu manusia tu, fikir running tu yang menyampai, yang membawa pada ni kepada tauhid akan Allah, yang membawa kepada mengesa akan Allah pada sembah. Dia fikir sungguh ke? Siapa?
Tu kecek atas sabak. Nah, bila fikir bina di atas hak sebenar, ya siapa? Siapa setengah tu hak topik kak? Bukan orang mudah lah dah. Kadang-kadang fikir nampak dah, nak terima tak boleh. Seperti orang ahli kitab. Mereka kenal Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sebenar. Dia kenal. Dan Quran hak yang diturun atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia tahu sebenar. Kenal supaya dia kena anak. Tadi kita dah. Allazina utul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ada. Nak kata tak boleh. Tahu ayat. Orang yang telah diberikan kitab. Siapa dia? Al-Yahud, kitab Al-Jil, apa kitab Taurat. Ada orang Nasara, mereka bawa kitab Injil. Orang hak kami telah diberikan mereka kitab tu, ya'rifunahu, kena mereka itu akannya. Hanya tu apa? Tengok ulama kata dhamir rajak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kata dhamirnya tu rajak ke Al-Quran. Mereka kena Quran, supaya kena anak sendiri. Kena kata anak sendiri, dia kena anak dia. Ini anak dia sungguh. Ini Quran ni sungguh dari Allah. Bukan rekaan. Bukan rekaan makhluk. Dan Muhammad ni sebenar Nabi Allah sungguh sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak mesti kena tu terima. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa. Dan sesungguh segolongan daripada mereka ahli kitab, mereka telah mensembunyikan hak sebenar. Bahasa apa kata? Susuk. Susuk telah dengan dia pindah kitab. Hak tepat ayat-ayat mengenai ayat sifat Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pindah supaya orang belakang ni tak kena. Dan ayat cara syariat dia hubungkan dengan apa dia? Dengan zina, dia ubah jadi tak kena rejam. Ya tengok. Tu kata kena sehabis-habis kena. Tapi sembunyi mana Tuhan tak taufik, jadi kena saja tak terima. Kerana ada sebab pula boleh tak terima tu. Kerana kata tak berimeh sebab apa? Sebab pelesu. Tak nak kata tak ada pelesu je kena. Apa dah kena sebenarnya apa tak terima, ada sebab lain. Hama yang paling manik. Sebab bagi terima dah. Wajib di atasnya kena terima tu syarat ada dah. Akal apa ada sempurna dah. Tapi tak terima juga ada manik. Apa manik? Dengki. Sombong. Hak tu ada halal. Uat. Saya panggil uat dah. Di antara dah tu. Ada hak tu boleh. Kena lek sana kena betul segala betul tak terima. Sebab kalau terima dia jatuh kita. Jadi kita pas bawah lah. Ni buku ni kita halat tak. Supaya iblis dia tahu sangat. Tapi dia tak sanggup terima sebab dia istakbara wastakbara, dan dia ada sombong. Buku tu ya. Dia ada sombong. Tu ayat tu manek ada walaupun kena sabak bagi nak terima nak berimeh ada sabak dah. Sabak kena. Dia wajib dah kena berimeh. Sabak apa? Sabak dia ahli akal, apalagi pula dia ilmu pandai. Tak nak terima juga kerana ada manek. Itulah nak menyatakan kata tak mesti kena tu ialah mengaku. Habis dia kata wajib kena Tuhan, muraknya mengaku. Sabak kena mengaku. Situ. Kalau selagi tak mengaku, tengok orang kena suruh mengucap tu si. Tak sanggup, namanya tak sanggup. Nampak dah tapi tak sanggup. Tak sanggup, tak terima. Sahabat tu ada isyarat di sini ni. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan tiada faham. Aqala ya'qilu, jadi mah dan tiada faham. Faham tu Arab lagi ke Arab. Kalau Melayu tu reti. Dan tiada faham, tiada mengerti.
Pasal apa lagi? Reti. Tiada reti akal dia. Dia tu rajak kelik pada segala bandingan. Tapi dia mudah sekali lagi. Dan tiada faham akal dia ni, tiada mengerti akal dia ni, akal sah. Dan pedah segala bandingnya tu. Tuhan buat banding begini, pedahnya begini. Tuhan banding dengan labo, pedahnya begini. Sahnya begini. Tak reti malaikat dengan akal, tak faham dengan akal, malaikat hanya oleh segala orang yang alim. Tu isyarat kita bubuk oleh tu ni faham kata fa'il lah tu. Kalau orang mengaji nahwu dia panggil istisna mufarrag. Apa dia? Wa ma ya'qiluha aqala yaqilu, di segi lugah dia kena ada fa'il lagi. Dan tidak mengerti akannya pai maf'ul muqaddam. Apa makna fa'il dia? Fa'il tak ada. Tak ada gidul di belakang illa. Maka kaedahnya kena beri turut amil mau. Wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Tu ropok. Mengaji kaedah. Parti lagi mana? Tiada mengerti akal dia, yang ni akal sah dan pedah dia segala bandingnya tu. Malaikat hanya dia kena begitu lagi lah. Dia panggil reti tak apa, ada tu hasrin. Malaikat hanya orang yang alim. Alim mana? Yang ada tadbir. Sekadar alim tahu saja tu, tengok sebab ahli kitab tu tahu. Alim ada makrifat. Ya alim dengan arif dia satu, di segi lugah satu makna. Alima ya'lamu dengan mana arafa ya'rifu. Fa'lam annahu la ilaha illallah dengan mana fa'rif, kenal olehmu. Ada makna kita. Kalau itu orang kenal, orang tahu, muradnya hak yang yang ada tadbir, tadabbur. Kalau ada tak, kalau tulis boros lalu baca tadabbur, bila tulis ada ya baca tadbir. Dan runing perhati. Ni hak tu boleh terima. Seperti bandingnya, seperti runing pada langit, ini pada kejadian langit dan bumi. Runing itulah yang membawa, yang bawa pada ni kepada keasaan, kepada faham dan i'tikadkan keasaan Allah dan kekuasaannya Allah. Dia panggil nazar, yang membawa pada ma'rifat yang boleh i'tikad. Dia tangga dia. Sabit tu kita kata nasihat, cuba fikir molek kau. Dia guna sangat kelimah ni dah. Long kit haidi. Itu. Kena nasihat. Jangan gaduh. Jangan ada buat putusan. Orang gaduh putusan ni, ini perangai syaitan. Asalnya al-ajalatu minasyaitan. Jangan gaduh. Fikir oi molek. Ada kata lagi, fikir gak oi halusi. Dia kata fikir kasar-kasar apa tu bergum gitu dah. Fikir halus gak. Bila fikir halus fikir. Dah. Sabar. Ada cerita seorang sahabat Mu'adz bin Jabal. Dulu dia belum pada dia beriman. Dia pergi ke mana dia bawa semua patung dia. Hak di rumah tu di rumah pergi. Dah kata bila nak tubik pada rumah kan putus mualak. Bawa semua pun kita telefon tangan kan bibit semua gimana. Dah itu kan gimana bibit semua. Tu dia. Hak di rumah pergi hak bibit bawa pergi semua. Lagi tu bila dia nak gapo dia letak, dia sujud. Satu kali dia tinggal barang dia. Payah letak patung dia kata, mu jaga dia barang, jaga molek. Dia letak barang dia sini, payah tak atas sini, dia kata, mu jaga dia barang, jaga molek. Lama ramai curi ke apa, dia tinggal lagi. Mari tengok, mari tengok di Benatai Sa'lab. Benatai Sa'lab ni sekarang nak sepuluh musah tak musah. Tapi halal mazhab Syafi'i. Kecil. Salak mai kecil di atas patung dia, bukan kecil atas barang, kecil atas patung dia. Dia mari tengok nampak basah.
Pelat hujan dak ya tak. Hujan tak ada hujan basah kenapa ni? Tengok-tengok bau air kecil ni. Payah cari siapa main kecil sini ni. Tengok-tengok tapak kaki Sa'lab, satu binatang Sa'lab. Nah ya tengok kalau itu dia pun mikir. Tak sah kena jaga bagi aku. Dia mikir. Ni cara fikir saya nak buka lagu tu. Tak sah kena. Aku dah harap ke dia suruh jaga bagi aku. Lepas aku duk puja dia pun lama dah. Lepas aku letak suruh dia jagalah bagi aku. Ada suruh jaga aku lagi. Tak sah kena jaga bagi aku. Dia tu punya kecil di salat tak lewat apa. Mikir mari. Allah Ta'ala buka apa. Lepas tu lah nampak tuai kepada Allah yang Maha Esa. Ya nak tawak sahabat bimel tak ada wayah mana. Hak bahasa reti pun ahli kitab pandai baca kitab besar-besar baca boleh belaka tapi tak reti tak ada nak buat. Ni pula pada taufik hidayah dari Allah. Tak gitu kan? Tu dia. Allah lah yang menyesatkan siapa dia nak menyesat. Allah lah hidayah siapa dia kena. Pula situ lah pulaknya. Tapi kalau berkecak tak sahabat syarat tak nak kata apa dah. Sebab bagi wajib beriman ada dah. Nah, wajib beriman pun syarat ada dah mana? Akal ada. Ilmu tahu pula dah. Tapi manak dah pula dahnya. Manak cara sahabat ialah sombong tadi, hasad deki tadi. Tapi bila klik pada hakikat pula kepada tidak taufik dari Allah. Habislah pasal itu habislah. Allah lah Maha Kuasa, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan dia al-hakim, bijak pandai. Dia mengatur ke Allah dia, mengatur makhluk dia, ikut dia lah. Dia nak buat ni yang gini ikut dia lah. Dia itu dah Allah mudah-mudah tu tak ada. Wajah secok yang namanya lakau apa tu ikut dia. Kalau pesewa yang gambar dia dipukan kap dia tu. Penyusun cerita filem lagu mana ambil orang juru main je, juru pelakon je. Nak buat kau lain tak boleh nak turut dia. Dia tu buat gini, buat gini. Dia tak? Tu bandingnya dia panggil. Demikianlah. Ini Allah Taala kata tidaklah berakal boleh ambil reti pedah tentang bandingnya tu malaikat orang yang tahu. Yang roning orang tu je boleh terima. Kalau orang tak ada tu ya tak pula apa duk banding dengan labo. Quran kalau sebenar apa duk sebut labo gitu. Apa gitu sebut nyamak lalak bukan menunjuk tahu Quran bukan sebenar. Kalau Quran sebenar dari Allah tak berkecek lalak itu tu. Jadi ikut tu. Inna Allah la yastahi ay yadriba matalamma ba'udatan fama fawqaha. Maka dia kata fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Supaya ayat ni. Ada orang ada ilmu yang manfaat, mereka tahu hak sebenar dari Allah. Sahabat ni ada faedah banyak nak kita fikir. Tapi orang tak tahu. Fa ammal ladzina ya'lamuna apa dia fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihaza matala. Orang kubur kata kapo dak kecek lalak-lalak ini. Apa kecek labah tu. Maka saya kata yudillullahu man yasha. Tu dia. Fayaquluna maza aradallahu bihaza matala yudillu bihi man yasha. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ayat tengok tukar ayat tu. Tu dia. Allah menyesatkan kebanyakan daripada manusia dengan sebab tu dan Allah hidayah pula beberapa orang dengan sebab tu. Boleh situ lah. Ya supaya apa-apa yang berlaku tu lah kecek tapi tak supa kan. Orang ni taklid gini, orang ni komen begini, komen macam-macam komen. Bagilah ni pula komen kat dalam telefon Allah. Bahasa kampung panggil komen gitu ya. Hanya bakal komen dah orang. Komen lah ni tak komen. Buat komen. Itulah ayat tu. Ayat Quran diturun macam-macam orang komen. Orang mukmin terima, orang kufur anti. Yalah itulah. Atas diri Nabi apa mengaku dia begini. Macam-macam kan? Demikianlah. Belah itulah terus menerus dalam dunia ni. Walau bagaimanapun tersebut kata wa ma ya'qiluha illal alimun sama dengan ayat fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim.
Sampai di sini Allah Taala kata sebagai hibur ke orang mukmin. So Allah kata, "Hei orang mukmin, biarlah asalmu kejak imanmu sudah. Orang nak percaya tak percaya tu terserahlah, bukan urusanmu dah. Mu kejak, mu kukuh sudah." Lalu Allah Taala kata, "Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq." Telah menjadi Allah, telah mengada Allah. Bila tu mengada menjadi ni kak, daripada tiada kepada ada lah muraknya. Tu khalaqa, telah menjadi Allah daripada tiada kepada ada. Menjadi akan 7 langit. Nah, ambil akal 7 tu disebut di ayat lain lah. Sini tak ada sebut 7. Sebut samawat, segala langit. Tapi akal 7 sebutlah lain lah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Di sana sebut 7. Kan? Tuhan yang telah menjadikan 7 lapis langit tibaqan, yang berlapis-lapis. 1, 2, 3 berlapis-lapis. Itu di sana. Maka di ayat ni tak ada sebut 7, tak ada kata khalaqallahu sab'as samawat, ada kata. Tapi tafsir kata 7 ni ambil akal lah. Telah menjadi Allah akan 7 langit, 7 lapis langit. Setengah ibarat panggil petala. 7 lapis langit dan bumi tu. Jadi bumi pun 7 lapis juga. Tak kala 7 lapis dia tu rapat-rapat, seolah-olah supaya selapis. Tapi itu guna dalam Quran dengan al-arda. Tak ada guna kelimah jamak. Geluma dia guna kelimah mufrad arda. Soalan tak, arda ni satu bumi. Walau 7 lapis. Ada pun langit samawat, segala guna jamak itu. Tu setengah ulama jawab kata kerana bumi 7 lapis tapi dia rapat. Seperti so. Tak apa langit, engeh. Tu di antara wajah. Apa ada lagi wajah lain banyak lagi. Telah menjadi Allah akan 7 langit dan bumi itu bil haqqi, dengan sebenar. Menjadi langit dengan sebenar. Setengah bawa kok bil haqqi balil mulabasah, tak nak masuk jadi hak. Salah katakan hal keadaan. Langit bumi itu yang bersepakat dengan sebenar. Dan juga khalaqallah, hal keadaan Allah tu yang bersepakat dengan sebenar. Itu sah. Yang menunjuk atas kekuasaannya, kekuasaan Allah dan keesaannya Allah. Ni menunjuk atas Tuhan ni sah. Kalau Tuhan dua, cuba kita gambarkan. Dalam kampung kalau tua dua boleh tak? Mulalah. Dia tak boleh. Sebab tu tua hak besar sehingga dia kena so. Dia kena so. Dalam sekolah guru banyak ya ada hak besar so. Begitulah dalam jemaah mana-mana pun kena ada amit so ya. Amit dia ada pula amit besar pada tu. Amit besar ada hak besar sekali. Ada lebih pada tu. Dia kena so tak lagi dah. Dia dua gadah lalu dah. Begitu ku gini tak lagi dah. Kalau bersetuju pun jangan sangat masalahnya. Apa tu Allah tuas sekalian Allah. Tak terima nak berbilat. Mesti so. Lepas tengok di kejadian langit bumi teratur molek, ni menunjuk tuas so. Lagi pula yang kuasa. Tu inna fi zalika laayatan lil mu'minin. Bahawa pada yang demikian itu, demikian mana? Demikian menjadi Allah akan langit dan bumi itu. Kalau Arab agak klik pada inna fi zalika ay khalqillahi samawati wal ard. Menjadi Allah akan langit bumi itu, itulah la ayatan, sungguhnya dalil. Asal ayat pada luar makna tanda. Ayatan alamatan, tanda. Dalil, tanda, bukti yang menunjuk atas kekuasaan Allah. Menunjuk bagi siapa?
ayatan dalil menunjuk bagi segala orang mukminin. Gana kata gitu. Walha semua tu bukan khas bagi orang mukmin saja. Semua manusia dalil belaka. Apa pergi khusus dengan mukminin? Sini jadi satu soalan. Apa tak kata inna fi zalika laayatan linnas. Tak kira mukminin dan kafirin. Semua tu dalil. Tapi dikhususkan dengan mukminin ni, ulama kata dikhususkan dengan orang mukmin tilik pada kerana orang mukmin je ambil guna. Hak terima. Lepas tu setengah harap bayar khusus. Dia nentukan orang mukmin bizikri dengan sebut. Sebab li'annahum kerana bahawa seorang mukmin jelah al-muntafi'una biha. Mereka itu ambil manfaat dengannya fil iman pada beriman. Orang kufur tengok sebagai tengok, tak ambil jilid, tak ambil iktibar. Jadi serupa dengan tak tengok. Apa tak kira. Lalu kata inna fi zalika laayatan lil mu'minin. Sini menunjukkan mukmin iman lebih. Ni nikmat besar ni kita duduk atas iman tu. Sampai tu dalam hidup dalam kemenangan. Kalau mati atas iman, mati dalam kemenangan panggil. Yang percaya pada dengan Allah, ya kalau Arab tu kullun amana billah dengan ba. Yang percaya pada dia percaya dengan Allah dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kita percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazim oleh percaya dengan segala nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan hari kiamat, bila kita beriman dengan Allah, lazim beriman dengan hari kiamat. Moga dia cerita hari kiamat akan berlaku. Kita percaya ke Allah, percaya ke apa dia cerita tu. Bersalahan kafir orang yang tak percaya. Kafir sebab apa? Kerana tiada kepercayaan, tidak ada kepercayaan bagi mereka itu, maknanya gitu. Sebab itulah Allah Taala khusus dengan kata inna fi zalika laayatan lil mu'minin. Umum situ. Bukan dengan orang alimun saja, mukminin. Sama ada siapa mutabak alim tak kira lah orang awal apa asalkan orang mukmin. Kerana tak bagi mukmin kalau duk syak tentang akhirat dah itu kan. Yo kau mati duk lek ada syak gitu. Tak panggil orang mukmin. Kalau selagi duk ragu gitu. Sungguh kau kita ni mati mati hidup lek. Duk lek kau mana lagi celbo nak duk kau mana lagi. Lah mu dulu kita. Umur apa dah tanya je lek. Umur 50 dah. Sebelum 50 memang ada lagi? Tak ada lagi. Pas tak ada lagi apa boleh ada memang? Memang bangun diri tu nak. Nak dia mikir. Dia fikir tak sampai dia main boleh kau kita ni mati hidup lek juga. Pas dah hancur dah hidup mana lagi hancur lebu. Jadi buat sikit. Dah itu kan. Ni nak hidup semula ni, lepas dah ni kita ada lah ni. Lepas tu mati. Nak ada semula tak ada pelat lah ni, kita dah ada lah ni. Dah dulu kau belum ada tu tak ada langsung. Lagi dah ada kau mana tak ada langsung. Tak ada langsung. Ada pun tak ada, lepas ada ni, lepas ada dah tak ada pun. Boleh jadi nak ada semula ada tinggal lagi ada ni. Ni tak ada langsung dah tak ada ni. Ya pun. Kalau orang mukmin sungguh kan, gak kita tak ada tuan Ada cara kita Ada tuan yang mengada. Ada tuan yang mengada tu. Hak tak ada mula dia mengada, lepas tu dia meniada. Nak mengada semula kali kira lebih mudah pada hak tak mengada lagi lah. Nasbah nak kira cara-cara banding kita. Walau Allah Ta'ala sama je. Wa ma zalika 'ala Allah bi'aziz. Tak ada payah apa tak Allah. Sampai tu Tuhan letak di inna fi zalika la ayatan lil mu'minin. Dah boleh ambil guna pada iman. Sudah pada tu khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam utlu dia panggil hamzah wasal. Bila kita nak mula start dengan dia diberbariskan. Cara nak baris macam mana tu, tengok dia awal berbaris tu baris apa. Kalau awal berbaris baris atas dengan baris bawah, hamzah wasal kena mula dengan bawah.
Kalau awal berbaris tu bagi dhammah tu pun nak kait lagi. Dhammah asliyah dia panggil. Hamzah wasal mula dengan dhammah macam sini. Utlu. Cuma kita misal kalau awak tu nak baca wasal, awak tak ada. Inna fi zalika la ayatan lil mu'minina atlu ma uhiya. Macam itu. Tak ada lah bagi hamzah tu. Tapi ayat masalah apa habis dah sekat tu, wakah situlah pada ayat apa situ masalah apa habis situ. Ni nak start semula. Utsluma mulanya uts kerana lu bagi dah. Utluma uhiya ilaika minal kitab. Baca olehmu ya Muhammad. Baca apa? Barang barang yang diwahi, yang diberitahukan kepada engkau hai Muhammad. Gapo barang hak diwahikan kepada engkau? Bayat minal kitab, daripada kitab. Kitab apa maksudnya? Quran. Sahabat yang masa tu sebab tu kitab Quran lah. Sebab tu kitab Quran. Kalau jadi kitab tu lepas pada tu, lepas pada dia wafat, lepas pada masa puak-puak sahabat, mari zaman tabi'in, mulailah nak ada ke kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, tulisan hadis, mari pula syarahan hadis, tubik pula dengan cara ambil hukum daripada itu, tubik ke syariat zuhir panggil fiqh, tubik pula nyagi kepada fiqh terbesar sekali dia panggil usuluddin. Dan pulaknya pergi cakap tentang akhlak, dia panggil tasawuf, akhlak batin. Tutup ke kitab juga macam-macam lah. Mata jadi kasarah, hasyiah, macam-macam lah. Betul-betul bertalur-talur mari tupu klik kepada kitab ni lah asal. Kitab Quran. Tengok sebanyak tu je ayat apa ada baca hari ni. Tapi tubik masalah tanya, nama isi tu? Mari situ. Apa je nak pada ahli dia boleh buat tubik hukum tu. Orang tak ahli tak boleh. Salah. Kita kata ada ilmu bukan ahli, medan tak boleh. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca olehmu. Utlu fi'amal daripada tala yatlu tilawatan. Tilawah tu masdar dia lah tu. Tala yatlu tilawah, tuluwan wa tilawatan. Beda panggil bila kita mu ayat hak bahasa suruh sujud. Sujud tilawah. Sujud kerana baca ayat hak disuruh sujud. Pas sujud apa kali? Sekalinya panggil sajdatan. Sekali sujud. Sekali sujud. Baca olehmu akan barang yang diwahi kepadamu, kepada engkau hai Muhammad, daripada kitab. Apa kitab? Quran. Baca apa tu? Tafsir. Kerana tu nak ayat tu mendamping ni menepati ilat dia panggil. Kerana mendamping diri kepada Allah. Damping ni maksud kita apa? Dekat. Mendamping diri. Mendamping diri. Mendekat diri. Kerana mendekati diri engkau Muhammad kepada Allah Ta'ala. Pas dekat apa pula ni? Nak tolong pula dengan ilmu akidah. Dekat maknawi. Orang-orang ada kata apa? Jauh di mata, dekat di hati. Tu dekat. Bila orang rajin zikir, lidah sebut sama Allah. Arti nak sebut mari di hati. Terkadang mulut dah sebut, hati tak kira. Jadi apa dekat pada Allah. Apa kita ada ingat ni panggil dekat. Saya kita duduk mana pun tak tahu. Halo. Apa tu? Ingat weh. Lama tak dengar suara. Lama tanya khabar. Gapo dah gapo tak ada apa tanya khabar. Menunjuk kata ada ingat. Menunjuk kata hati yang dekat sungguh. Apalagi pula salin sikit lagi dekat tu tukar dengan la pula. Lekat. Lekat di hati. Ticai. Tu dah. Lekat di hati. Nah,
Bila lekat di hati dia panggil ada satu lagi tertakluk. Takluk mana bergantung, bersangkut. Sakut di hati. Kita tak? Kita kata tak? Pergi pergi makan apa-apa. Sup ke tom jam ni. Oh, kata nak. Kata nak. Oh, nyakuk suni. Tu. Itu tak? Oh, nyakuk. Pada yang nyakuk yo gimana ingat dah tu. Kasar lalu kau tu ke makan sini tak lagi dah lalu kau ni kena masuk dah. Buffet. Tu dia. Oh, nyakuk sungguh. Duduk makan banyak hotel kedai ni wasa sakut sungguh. Tu. Ya dia nyakuk dia teringat bawa makan nasi teringat lalu. Bawa makan tu oh nyakuk kedai tu. Dia panggil duduk di hati. Habis dia kata orang bila ingat kalau Ta'ala dia panggil sakut di hati. Tu panggil dekat. Bukan dekat mana tempat. Itu laisa kamitsli syai'. Jadi khayal lagi kau tu lah. Bawa nak khayal kau tu kita ingat lalu walam yakullahu kufuwan ahad. Allah bersalahan. Dekat mana tepat jihad itu sifat baharu. Allah wal awwal wal akhir. Kata bila kata dekat, dekat maknawi. Itu dia. Mu bacalah Muhammad. Kerjaanmu menyapa. Apa dia kerjaanmu huraiyah ke tak faham. Lepas tu dia mau tak terima juga tak mu baca Quran lah. Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu menggemarkan. Kerjamu menyapa dah. Soalan kali tu ya kerja pesing masa gaji juga pecah dah sekarang. Dah lama dah kita duduk kerja tu pecah. Rapaklah sikit. Habis setengah bila pecah banyak duduk ke masjid dulu sibuk tak ada. Nak duduk sepanjang tak ada. Lepas semaya pun majmuk saudara selalu juga kerja. Kerana tugas untuk masyarakat. Untuk nafkah dan sebagainya. Sekarang anak pun besar belakang dah kita pun jadi rengek. Hagi masjid kat kalik pun tak apa lah. Sudah agak dah sekelik ada itikaf. Ada masa nak baca pun baca. Dah kita kan. Ada zikir. Sebab lah ni luar banyak dah kerja hak sakut pak dengan hak rupa keduniaan tu. Tu kita peluang situ. Wa ila rabbika farghab. Sini apa? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Supaya apa ni? Kerana mendamping diri, kerana mendekati diri kepada Allah. Lahana mendekati diri kepada Allah. Taswih dengan bacakan kitab. Ni baca Quran. Sebab itulah makna kata kita ni mengaji Quran daripada budak lagi start mengaji. Dia besar kat tengah tak ada. Lepas tu bila nuno amal yang Quran kita mengaji dah gitu. Kalau tak ada start mengaji sikit habuk ingin nak baca Quran. Duduk tengok. Dah nak baca kata tak mana ataupun nak baca takut tak kena. Pak guru nak ajar pun pakak sibuk belaka tu kat duka cita. Yalah. Habislah mikir ajar budak-budak timbul qiraati ajar apa. Oh bagus tu. Kerana ini berpanjangnya hak ni. Tak boleh kerja apa-apa ni amalan harian ke panggil. Dengan bacanya Quran dan mengajar bila dia pandai baca bukan suruh kat dia baca saja, ajar ke orang lain kata. Dan mengajar ni akan manusia. Sebab dalam hadis kita ta'allamul Quran wa 'allimuhun nasa. Ada setengah khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu orang yang sungguh-sungguh belajar Quran. Lepas tu bila dia pandai ajar ke orang lain pula. Maka belajar Quran banyak betul lah. Ni belajar Quran dalam bentuk baca. Hukum cara baca lah ni. Belajar cara kenal kelimah tu ulama sorah cara. Ulama sorah cara. Belajar kenal ke huruf hujung dia tu baca ilmu nahwu cara. Di kapuh dua tu nahwu dengan sorah ibarat baca ibu dan bapa sekelamin kahwin saja tu berilmu banyak. Nahwu sorah. Seperti misalnya khalaqallahu qahaqa. Tu nahwu cara. Khalaqallahu qahaqahi. Khalaqaqaku qaqi. Hak sorah khalaqa khaliqa khuliq. Tu. Tapi kita tak apa baris dah siap dah. Kena baris tu baca turut tu. Pakai lagi silap baris baca turut baris tu. Kita tahu ke dah. Kita dah.
Tapi Allah Taala jaga. Khalaqallahu samawati wal arda. Kalau lihat samawati wal ardi salah dah. Khalaqallahu samawata salah lah. Tu semua tu sakut di Quran belaka. Mengaji nahwu, mengaji ilmu Quran, sarah ilmu Quran, balaghah pula ilmu Quran. Dia tu dia. Tengok sebenarnya. Wa ma yaqiluha illa al-alimun. Tak kata wa ma yaqilul alimuna iyyaha. Masalah. Tu. Hanya ada balaghah berarti. Tu dia panggil ilmu apa? Cara ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bada'. Tu. Tu semua tu sakut dengan Quran. Inilah maka tu kita tanggungjawab turun menurun pondok paitan ni dak tanggungjawab ajar ni. Pagi petang malam berapa buah kitab ajar ni. Tu kitab ni ilmu tu baru nunggu tu tak kira akal dah. Tak ada dikira dah gapo boleh dak nak pada ilmu. Hak ni mati, hak ni sambung turun menurun patah tumbuh lap ganti pakai ni. Sebab ni nanti dah hidup ni. Tu dia. Main dia nak mata bersih kau-kau tak leh. Baca ikut sih tak leh. Ya ada orang jaga dah. Ini sebab tu mana-mana kampung, mana-mana negeri bila hilang orang alim medan ni, hilang kehilangan ilmu lah. Tu dia. Baik, ini untuk kita nak amal dia dengan bacanya dan baca dah dan mengajar. Ini mengajar akan segala manusia. Baca untuk diri panggil amal lazim, ajar orang panggil amal mutaaddi. Dan mengingat bagi segala hukum. Bagi orang reti pula dia baca je dia faham makna dia tak. Apabila tak faham tengok orang terjemah, orang tengok lebih kurang lah. Tu dia. Mengingatkan bagi apa? Mengingatkan apa? Mengingatkan akan mereka itu manusia bagi segala hukum. Dengan ulama fiqh ambil ayat dia kecek bab fiqh. Hati hukum-hukum di situ. Dan adab dia panggil apa dia? Sabit dengan sopan santun akhlak dan perangai yang baik. Dia panggil hak tu ulama tasawuf. Ambil ayat mai hurai dalam kitab letak nama tasawuf. Dia cara akhlak. Dan perintah lagi wa aqimis salah, dan diri ulimu asal tuju ke Nabi lah sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang 5 waktu. Sebab apa? Inna salata, kerana ayat tu inna menepati illah, kerana bahawasa sembahyang itu tanha, menegah ia sembahyang tu dipanggil isnad majaz, isnad pada sahabat. Menegah ia maf'ulnya akan tuan yang sembahyang itulah. Menegah ia yang akan orang yang sembahyang tu menegah dari apa? Nanti dia maf'ul tanha, menegah ia sembahyang, yakni akan orang yang sembahyang tu menegah anil fahsya, daripada maksiat yang keji seperti zina, wal munkar, dan maksiat yang diingkar oleh syarak. Segala maksiat diingkar oleh syarak, apa berjudi, mabuk apa, itu masalah munkar. Semaya boleh menegah ke orang tua dia tu daripada kerja munkar. Apa kita dak perhati tengok dengan mana ayat ni. Ada orang semaya tapi munkar pun tak tinggal. Yang baik pelakor itu. Tak itu kan? Maya pun tak tinggal, berjudi pun tak tinggal. Jadi sama tak tinggal. Tu dia. Maya pun dia ambil, arak pun dia ambil, ambil pelakor. Semaya arak pun jual. Tak itu kan? Macam mana ayat ni kata semaya itu menegah ke tuannya tu daripada fahsyat dan mungkar. Sini panjang ni ulama kecek ni. Dia pakai kaedah al-lafzu iza utliqa insarafa ilal kamil. Lafaz apabila sebut dengan jalan itlaq, yang tak ada kait, bahawa sembahyang tu tak ada kait kata
Semaya tu. Semaya hak mana? Semaya ni banyak semaya. Kena tangga tak semaya hak yang kamilah. Maka nak panggil kamilah tu kak. Pertama kali nak cukup rukun syarat dulu sebagai nak sah. Tak ada hak tu tak sah di mula, tak jadi di mula lagi dah. Setelah sah dah. Setelah sah dah tu pula, lagi pula ada kamil tak kamil tu. Bab dalam batin lah hana pula dah ikhlas. Hanya makin banyak dah. Nak boleh kata menegahkan. Lepas tu di sini pula boleh kita ambil mafhum. Tiba-tiba kita pun semaya tak ada tinggal, dia dilekat semaya pakai hari ni. Tapi kembali maksiat pun nak tinggal tak boleh juga lagi dah. Mana kita boleh kenal kata semaya kita belum kamil lah. Bukan tak sah. Ya sah dia hukum tu ya, rukun dengan syarat ya. Pas rukun syarat hak zuhir je. Hak batin bukan sakut dengan sah tak sah. Hak batin ni sakut ada tadi sempurna tak sempurna. Kalau tak ikhlas, tak sempurna, bakal haram pula. Kena marah pula. Kalau tak ada ikhlas. Kalau ada ikhlas dah, masyhur banyak. Jadi macam-macam pula tu. Baru kita nampak jadi tak menegahkan tu ni kerana semaya. Tapi tak kalau semaya tak tinggal, pahala ni tak tinggal, kita nak kata ada ni boleh tak? Baik tak semaya? Boleh tak? Jangan. Ada setengah kata gitu. Mau semaya. Tu pun tetangga patah selipar orang. Pada kata tukar hak baru hak buruk tak tukar. Hak dia buruk orang baru tukar boleh. Dia tukar nak serupa, sama-sama baru, maaf tukar. Hak dia buruk hak orang baru tukar berat. Bukan bertukar tu. Satu tukar. Itu kan. Mana mari semaya je maaf tukar. Mari semaya kelipar baik orang puan. Ini mana kata semaya tak tu lagi. Pas tak baik tak semaya. Semaya kena semaya. Mudah-mudahan ada cerita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ya Rasulullah dia tu semaya tak tinggal tapi kok maksiat apa kerja. Nabi kata kan sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan semaya dia boleh menegahkan dia. Tapi dengan apa doa daripada Nabi dah tu panggil tu. Tak kena taala taubat yang molek-molek. Ni pun betul lah. Bila kata kita rano ni semaya tak tinggal baik tak semaya pada jangan kata kita tak kena. Nak baik semaya lagi weh. Kata gitu. Tambah lagi weh semaya tu. Rajin lah, ada rajin dah. Mudah-mudahan sikit kita sih lah. Hak tukar dah tak klik lah. Tak ada kena tuai sehari dah. Tu. Tak sempurna. Bukan tak sah, tak sahnya pula pada rukun. Rokok sempurna molek, rokok cukup syarat dia. Niat pun cukup, baca Fatihah kalau betul orang pandai kata tak apa dah di segi nak sah tu. Tu hukum jawab sah. Syarat dengan wuduk dengan apa pun kena belaka dah. Sah lah tu. Bila sah dah lepas tuntut tawajib. Arti atas kita yang berkuasa pun tak nak bangkat dia semaya dah. Bila sah dah tak boleh nak semaya sekali kedua haram. Kerana tak ditutup satu waktu dua semaya. Amuh nak semaya semula. Main berlaku mana? Tak kena di mana? Bertanya pada kena dah. Tak boleh semaya semula haram. Sebab mu hati tak kelah. Mu tahu mana tak kelah. Mu masuk oleh perut orang. Tahu mana-mana. Tu dia. Maka tepat nak tengok kata semaya boleh menegah tuai daripada fahsyat. Semaya dia mentabak dia adalah mentabak dia. Dia orangnya kecil setuh dia tu susah ni. Kita semaya tapi sepengamo dia kali-kali dia setuh dia kecil. Anda dia satu kena mengaji bab dia pula. Setuh ni dia kena setuh. Terkadang tersetuh. Payah ngaji pula apa tu? Kelip ada bab mengupak. Bab mengupak itu terkadang wajib. Terkadang sunat. Terkadang haram. Kebanyakan kita tak pandai guna nak jatuh ke haram tu Orang pandai guna wajib mengupak dah. Pai lagi nak mengadu hadis hakim ni tok qadi masalah gini kena sebut. So dia kata lahana cerita ni. Dia tu gini. Lahana dia. Kena royak tu ngupaklah tu. Dia kena ngupak je dan hukum tu mana? Dia tu apa dia buat barik zalim kat hamba. Dia buat zalim ke mana? Tu saya royak. Tu saya royak tak boleh hukum lah. Dia kena royak. Isteri lagi mengadu hak suami. Suami tu pada dia tak adil ke dia. Lagu mana cerita? Dia kena royak. Lah ni.
supaya nak tubik hukum nak tubik lagi. Dan orang mengaji hadis kadang-kadang nak hukum kata hadis ni sahih ke dhaif, dia kena mengaji perawak orang. Siapa royak dia ni? Ambil dia siapa kena mengaji perawak dia ni. Orang ni belah hana perawak dia. Oi, kata bahu banyak ni. Ataupun perawak dia tak molek, akhlak tak bagus. Baca nak hukum atas hadis ni dhaif. Itu wajib. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Satu kira fatathabbatu, kena tetap molek nak hukum. Ni terkadang nak hukum terhati di atas kena mengupak. Apa mengupak? Kena royak perkara hak sebenar tapi yang tuai hak tak kena ke doyak tu. Tu panggil mengupak zikruka akhaka bima yakrahu. Dia nak di situ pula. Baik. Jadi setiap tu dia ada bab dia. Fahsyak dan mungkar. Jadi sembahyang itu boleh menegah tuannya daripada fahsyak dan mungkar. Ya, kadang-kadang gini kita boleh tahu negah apa mana tu. Sebab bagi kadang-kadang berasa malu, berasa segan. Kita nak contoh supaya ni, supaya pakaian ni, pakaian. Kita pakai ada kopiah atas kepala, pen rupa tok lebah lagi dah lah. Bos rubai apa lagi kau tok lebah tok haji dah, tak haji lagi pada mata. Haji gimana? Mau ada haji lagi. Lepas tu pakai baju tok kalau ada. Oh, nampak segak orang, nampak orang berlebah lah. Pakai tempat kita lagu ni jadi kira arak tu. Arak tu jangan baju tok rubai ega kedada tino tiga. Waktu dia panggil adat resah dia. Tempat kita sini dah. Dia bila pakai lagu ni kan, masalah orang berlebah lah mana. Orang beragama lah, ada piah nampak beragama dah. Jadi bila kita ada lagu ni kan nak buat perkara yang tak sesuai, tergamak dah. Ni pakaian menegahkan tuan daripada melakukan benda yang tak sesuai dan maimok saya panggil. Dah, tapi ingat tu itu bila nak hidup pondok cukup pala. Akak piah. Pada dulu dia tak ada tu kapal piah. Bila piah tak okey. Kalau licin tak okey. Pada cukup akak piah mendak dah. Tu dia. Walaupun tak reti molek lagi duk malu di kepala licin. Malu di piah tu. Habis tu kan nak buat kau gapo dia buat dua, topi so piah so. Bagi nak kerja kau dia buat piah topi sudu. Dia tak ada jabi sia-sia. Anak ni budak-budak yang main dulu je. Bawa. Topi tabuk piah pun. Baklik buka buh piah. Hanya boleh lekat tu biar lagi nak ayat kata yang kelakuan lagu ni main malu dah. Nah. Allah tak ada tengok piah tak pala tu. Nah, kadang-kadang orang akan piah tak pala kecap berlutut duk luar. Dia mata, "Hei, malu piah tak pala tu." Oh, terlupa. Nah itu kan. Ni pasal apa lagi semaya duk sembah Tuhan sokmo duk gapo hati kau berubah hingga lama masa tu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala lah secara mana tu. Tapi umumnya ayat ni menunjuk ke orang semaya tak tinggal ni mudah-mudahan dia kat balik. Sabit tu orang tua dia pasal lagu mana secara balaghah. Hawa nak buah ke mana pun hawa nak saim-saim pun semaya so jangan tinggal hawa. Wala sampai tak semaya pada turuk betul tu. Siapa dia semaya hawa semaya. Pas nak buah nak terbulan warna itu orang muda. Nak berik tak lekat pis semaya so minta jangan tinggal lah. Itu kena dah ya pasal tu. Dia semaya tak tinggal mudah-mudahan. Dah itu kan. Kaya besar pun nampak sana tu lajak dia beri nasihat. Nampak tak ada dia hundur dia diri. Nak segah dia mau tak ada hundur dia sendiri. Kan kerana semaya tu. Dah itu kan. Itulah. Ni nak nampak sini panjang benar ayat ni huraian dia. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tak biasa dengar ayat ni. Biasa dengar dah. Kalih dah kita. Wala zikrullahi akbaru. Tu kalau yang ngaji kaedah. Zikru mubtada. Sebelum zikru adalah la zikru. Oh tu hebat. Dia panggil lam taukid. Tapi terjemahan tak ada tu. Dia kena tambah lagi. Dan bermula tu ayat mubtada lah tu. La tak ada. Dan sungguhnya. Ya ada sungguh lagi reti di lam taukid apa ni. Wala zikru. Dan la zikru sungguhnya bermula sebut Allah.
sebut Allah. Maka berkata sebut Allah ni, kalau mengaji kaedah itu banyak pula situ. Kita baca selapis dulu. Dan bermula, dan sungguhnya bermula sebut Allah itu terlebih besar. Nyak tu terjemah tu. Apabila tafsir, terlebih besar taat. Sebut Allah ni satu bagai taat. Maknanya taat secara sebut Allah lebih besar taat daripada lainnya. Lain yang sunat. Nah, di sini boleh arti apa yang kata i'ra' dia panggil. Idafat zikru kepada Allah. Idafat apa? Yang mengaji pula idafat masdar kepada maf'ul. Maknanya kita sebut akan Allah. Maknanya gitu. Dan satu lagi dia panggil idafat masdar kepada fa'il. Sungguhnya sebut oleh Allah. Itu lebih besar daripada lain. Allah sebut kita tu lebih besar pada orang lain sebut lagi. Ini nak tolak ke kalau kita duk ria nak tahu apa? Buat ke apa nak tunjuk orang tengok nak ke apa? Nak orang sebut lah sangatnya. Allah sebut besar lagi. Nah, Allah sebut dengan jalan puji. Besar lagi pada orang puji. Tapi dia tak dengar Allah puji. Orang itu dengar. Oh, dia mau orang puji belaka, dia mau siap kita. Baik tak royak ada royak. Beroyak nak tak boleh bergelepar le perut. Dah itu kan. Bahasa noyak ada arah. Muncul noyak ada arah. Orang puji belaka dia mau. Royak tak. Oh, dia mau berak ke pakat kata ke dia mau. Kecuk hati panas pedas siapa siapa yang kata ni kita mengadap situ dak musi kat dalam medan ni baru. Bila naik apa maka Allah sebut, lebih besar pada orang lain sebut. Tu bawa lagu tu dia panggil idafat masdar kepada fa'il dia panggil. Adapun idafat masdar apa mana? Sungguhnya sebut akan Allah tu lebih besar daripada sebut akan yang lain. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Itu semua tu sebut Allah tu. Zikrullah itu dipakai makna sebut lidah. Ada lagi zikru mana hati pula. Ramlek siapa panggil dah. Hak tu hak ingat pula. Sungguhnya ingatkan Allah lebih besar pada ingatkan yang lain. Nah, anda ingat kita mana kan ada ingat ke Allah. Ketika susah ingat ke Allah hanya lah. Ketika senang lupa ke Allah. Sebab itulah dia kata ittaqullaha fir raha. Kamu takut heran ke Allah ketika kamu dalam kemewahan. Mu takut ke Allah ketika dalam kemurahan, dalam kecemasan. Nescaya Allah sebut akanmu ketika di dalam kesusahan. Allah tolongmu ketika kamu dalam susah. Ya walik kita ketika susah bawa cari dia. Ya Allah, doa tu hapus tangan panjang. Padah orang ramai. Ketika tu ketika susah. Bos senang dia tak ingat. Ya Allah. Ini ayat ni. Wala zikrullahi akbar. Bermula dan sungguhnya bermula sebut Allah. Bila dia sebut oleh Allah. Ini akan kita hamba. Ataupun sebut akan Allah. Tu. Terlebih besar taat daripada lainnya yang sunat-sunat tu. Sebab apa? Kerana ia sebut Allah tu membawa kepada tauhid Allah, membawa pada mengesahkan Allah. Dalam hati. Sama ada disebut sana tu dengan lidah, dia panggil zikrul lisan, ataupun sebut dengan hati, kita panggil ingat. Zikir-zikir dia panggil lafaz mushtarak. Satu perkataan mempunyai dua makna. Bila satu kalimah yang punya dua makna asli panggil mushtarak namanya. Bila sebut zikr, makna dia hati, zikir lidah. Hati terjemah ingat. Bila lidah terjemah sebut. Tu makna dia kedua. Baca kata sama ada disebut, yang disebut akan Allah
dengan lidah, ataupun dengan hati, ataupun dua sekali hak tu hak lebih lah. Lidah berzikir, hati tadabburkan maknanya. Mulut la ilaha illallah, hati ingatkan makna ucapan kita tu. Subhanallah, mulut kata maha suci Allah, hati teringatkan maha suci Allah daripada segala kaya tak layak. Oleh itu wajib tak kita redha. Apa dia buat tak kita, semua dia tu maha suci. Dia tahu zalim hamba-Nya. Kata hati siapa? Pergi kepada tauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Dan umpama sebut Allah tu la ilaha illallah tu panggil tahlil. Dan alhamdulillah tu panggil tahmid, puji. Dan subhanallah panggil tasbih. Sekali lagi Allah akbar panggil takbir. La haula wala quwata illa billah panggil hauqalah. Tu nama-nama dia tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikir tu panggil istirja'. Ya, ada nama-nama semua. Bismillahirrahmanirrahim panggil basmalah. Semua tu zikir belaka. Paling tidak lafzul jalalah Allah. 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 Dia panggil tupu pada lafzul jalalah. Sebab di akhir zaman sekali lagi tak akan berlaku kiamat selagi ada manusia sebut Allah. 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 Soalnya paling pandai ada Allah ya dah. Ada Allah ya dah. Nak humi lagi tak boleh dah, tak ada yang nak ajar dah. Hujung buah bahasa buah ketok-ketok tapi molek. Kau timur mula buah besar, patuh hujung lah. Kita temu Allah ada besar-besar ni tapi belum pak merah ni. Buah ketak-ketak yang ni. Ada yang masa tu. Tu dia. Hati Allah ketiru nana tu. Tiru nana tu. Sangat ada Allah. Tu dia. Lepas tu setengah orang zikir pula dah dia kerak ambil Allah ambil hu. Siapa hu? Hu. Iya apa? Iya Allah. Kayak kita dah. Biasa dah kata. Walau kita tak sedar pun yang ingat automatik. Saya kata semua diri kita makhluk ni tanda ada dah kata adanya Tuhan. Walaupun tak percaya ke Tuhan pun, diri sendiri ni dengan automatik yang beriman. Tak ada tapi hu dah sama ni tak. Bayar-bayar ke apa? Tu ke apa lagi? Sungguh dah. Enggak sungguh-sungguh tu ambil daripada hak. Enggak hak ni siapa? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Hak. Sungguh dah. Sungguh. Enggak sungguh hakiki Allah ajalah. Klik situ tapi Tuhan dah ada. Sampai bila orang siapa makam situ duduk dia pun jadi tidur pun jadi apa tu ke? Jadi sama. Lupa dengan meta pi duduk di tiap. Orang kita tengok pun duduk hutan nak semok pun dia tak jalan tu. Hidup meta ni nampak dah semok penuh. Dah itu kan? Sampai orang pesa api kena hidup nyuruk ke lautan tengok. Dia tanda mereka. Baik meta dah jalan. Tu ada tapak itu. Ini pun sebab tu orang ada siapa situ meta dah jalan semua. Walaupun mulut tak ada kata apa tu duduk tidur bangun nampak rupa gila tak gila pun meta ya hidup. Kita ni body bersinar jadi kira. Dia menepuh lah. Masya-Allah. Baiklah itu klik pada masalah zikir. Di sini panjang benar berkaitan mengenai dengan zikir. Tambah dulu setakat itu wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah itu ya'lamu ketahui ia ma akan barang tu yang bunyi maf'ul. Akan barang yang kamu perbuat tasna'un, yang kamu perbuat. Tak kala Allah tahu lazim daripadanya maka balas ia Allah akan kamu balas apa? Dengannya dengan barang yang kamu perbuat. Ni isnad majaz. Tasna'un ni mana kalau kita panggil sana'a yasna'u san'an. Sang. Malaysia panggil sang. Arab sana'a yasna'u sang. Pasang masa itu ke apa? Buat dah. Maka hakikat pusang sungguh siapa?
Allah. Tapi dengan dalam majak boleh panggil wak kosang. Ran kosang. Dah itu kan? Ni panggil majak. Tak ada salah lah. Tapi siapa buat tu, siapa buat ni, boleh kata ada masalah majak. Tapi hakikat yang membuat Allah. Balik nama ni kosang. Ni kedai kosang. Jual awal kosang je. Bila klik pada hakikat pusang semua siapa dia? Allah. Atau Allah lah sani', Allah lah yasna', Allah lah tukar yang membuat. Tapi di sini Tuhan sandar pada makhluk. Tasna'u bagi hak membuat, Tuhan tahu semua. Ini apa yang kata majak. Baik tak ada salah jadi kata bersyirik tak syirik tak Tuhan panggil atau kita sang boleh. Patut orang besar dia sang orang halus dah dia. Tu dia. Ada panggil sang tu dah. Sang dah. Sang mana perintah tu baik. Tu dia. Ini sang. Tu. Maka ayat tu tak ada salah. Habis. Wala tujadilu ahlal kitabi illa. Siap tu lah dulu. Wallahu a'lam. Kalau mulut fikir tapi tak siap tu. Dia jalan hijau apa yang tidak. Tak boleh boleh. 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 Tu dia. Yang pengen kata mulut duk berzikir tapi hati tak ada tadabbur. Dia pengen ada di mulut saja tu dia pengen kerja mulut. Jangan kata kita banyak kan. Anak dia berjalan semua tu lah. Tapi belum sampai ke situ tu duduk di lidah dulu. Masya-Allah.